KPM. أخي لن تنال إلما إلا بستات زكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذي وطول الزمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram, khususan li tulab wal muallimin, wa syukran aidan li idaatil Didik TV, wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnami sukses SPM 2021. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, dalam Sukses SPM 2021. Al-yawm sanata'allum al-maddah al-manhaj al-ulum al-islami. Hari ini kita nak belajar subjek manhaj al-ulum al-islami. Tapi macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, qabla an nabda, hayya nanzuru ila syakhsiyati zatiyah duyufuna al-yawm. Sebelum kita mulakan, jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Marhaba, kita ada di studio bersama dengan seorang ustazah daripada Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi, Selangor. Kaifa haluki ya Ustazah Siti Zubaidah? Alhamdulillah, ana bi khair Aiman. Wa kaifa haluka anta? Ana alhamdulillah ya Ustazah. Masya-Allah, syukran jazilan tak tilafuna ya Ustazah. Okey, al-yawm mal mawdu' alladhi sanadrusu al-yawm ya Ustazah? طيب اليوم سندرس عن موضوع الأخير لمناهج علوم إسلامية، يعني لقسم علم المنطق التعريف. Okey. At-ta'rif. Baik Ustazah. Maknanya topik yang terakhir Ustazah. Yeah. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu Ustazah? Boleh. Tafadhali ya Ustazah. Syukran. Okey. Hal hadzal maddah sahla atau sa'ba ya Ustazah? طيب طبعا سهلة إن شاء الله. إذا كان الطلاب يجتهدون في الدرس، ولكن kiranya kita malas memang tak dapatlah. Manjada wajada. Okey, baik Ustazah. Jadi ianya bergantung kepada diri kita jugalah. Betul. Kalau kita buat sungguh-sungguh, maknanya kita akan berjaya. Tapi topik hari ini cukup menarik Ustazah. Ya. Iaitu berkaitan dengan pengertian. Ya, pengertian. Apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita buat dan apa saja yang kita lakukan. Semua ada pengertian tersendiri. Tapi pengertian tu dia bergantung kepada macam mana kita terjemahkan pengertian tu. Betul. Hari ini kita akan belajar dengan Ustazah Siti Zubaidah. Tapi sebelum tu Ustazah, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Hayya bina. Alright, Assalamualaikum. Kaifa halukum jami'an? Okey, alhamdulillah. Wa hayya al-yawm fi ba'du asdiqa alladhi sanadrusu ma'ana fi hadzal yawm. Wa qabla an nabda, sebelum kita mulakan, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Boleh Ustazah? Boleh, tafadhal. Okey. Baik, untuk yang pertama sekali kita nak berkenalan dengan Emilia. Puteri Emilia, boleh kenalkan diri anda dan juga cerita anda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Emilia binti Abdullah. Cita-cita saya ingin jadi seorang pakar motivasi. Masya Allah. Okey, bagus. Pakar motivasi. Seterusnya, kita nak bersama pula dengan Batrisya. Boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda. Saya Batrisya Akil Masturah binti Maizatul Akmam. Cita-cita saya untuk menjadi seorang polis, insya-Allah. Oh, seorang polis. Jadi polis. Kena cap muka dia betul-betul. Nanti dia tahan saya nanti Ustazah. Okey, baik. Seterusnya, kita ada Aiman. Ni dia sama nama dengan saya Ustazah. Sama nama. Mungkin araf nafsak, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Aiman bin Ahmad Ridwan.
cita-cita saya menjadi seorang guru. Masya Allah, jadi seorang guru. Ini satu pekerjaan yang cukup mulia. Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Ridwan. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ridwan bin Muhammad. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Adam. Silakan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Hakim bin Muhammad Amran dan cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Okey, Semua nak jadi Masya Allah. cikgu nampaknya. Semua nak jadi cikgu nampaknya. Kalau macam tu, kena ambil ilmu daripada Ustazah Siti Zubaidah. Baik, seterusnya kita ada Mardiyah. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah Mardiah binti Azmi. Saya ingin menjadi seorang guru. Baik, kalau nak jadi seorang guru, kita kena belajar bersungguh-sungguh. Betul Ustazah? Betul. Okey, baik. Sebelum kita mulakan, kita nak tengok apa pandangan murid tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Sebab apa Ustazah? Sebab tadi Ustazah kata sahlan jiddan. Mudah betul Ustazah kata. Okey, kita nak dengarkan apa pandangan murid-murid tentang topik pada hari ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Saya suka dengan subjek Manahij kerana saya dapat mempelajari kemahiran yang tinggi dalam mengeluarkan pandangan yang baik atau buruk. Harapan saya untuk SPM 2021 adalah semoga semua pelajar mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek ini dan juga subjek-subjek yang lain. Bitaufiq wan najah. Saya suka dengan mata pelajaran Manahij, terutamanya tajuk takrif, sebab saya dapat belajar macam mana nak terangkan hakikat dengan jelaskan makna sesuatu. Harapan saya untuk SPM 2021, semoga saya dan rakan-rakan seperjuangan dapat keputusan yang cemerlang setanding dengan apa yang kami usahakan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka dengan subjek ini kerana saya dapat mempelajari kemahiran ilmu berfikir secara logik sekaligus dapat membezakan perkara yang baik dan buruk. Harapan saya untuk SPM 2021, semoga semua murid mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek Manahij dan subjek-subjek yang lain. Bitaufiq wan najah. Didik TV KPM. Okey Ustazah, saya nak tanya Ustazah. Apa ni Ustazah? Itu pen. Kurang tepat Ustazah. Saya bagi penafsiran, ini dia merupakan Alat tulis. alat tulis. Okey. Alat tulis. Tapi macam sama je Ustazah. Pen dengan alat tulis. Jadi Saya pun dah confused lah kan. Jadi benda itulah yang kita nak belajar dengan Ustazah Siti Zubaidah. Jangan pening-pening, relax dulu. Sebab orang kata mungkin pengertian lain-lain pengertian. Okey. Tapi maksud dia yang sama. Mungkin dalam Ustazah, ilmu mantik, dia ada ciri-ciri dia lah, ada syarat-syarat khas yang dalam ilmu mantik untuk memberi pengertian tersebut. Okey, baik. Sedikit mungkin apakah objektif yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini Ustazah? Okey, murid-murid ataupun pelajar yang mempelajari ilmu mantik ini, yakni dalam tajuk takrif ini, pelajar dapat menguasai ataupun pelajar dapat membezakan antara perkara baik dalam sesuatu takrif tersebut, dalam mendefinisikan sesuatu takrif tersebut. Okey. Nanti Ustazah tolong takrifkan saya pula Itu lain. Itu lain. takrif orang-orang tu lain. Okey, baik para penonton. Kita nak belajar dengan Ustazah berkaitan dengan pengertian hari ini. Tapi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 20 Wahid wa 20. Ibku ma'ana. KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Kita masih lagi dalam
orang kata suasana mood hijrah lagi Ustazah. Ya. Sebab waktu kecil-kecil tu Ustazah, kalau ada soalan keluar berkaitan dengan pengertian hijrah, kita akan sebut macam-macam jawapan ada. Betul. Antaranya mungkin perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Betul. Kalau Ustazah pula, Ustazah sebut hijrah tu apa maksud Ustazah? Kalau hijrah dari sudut pelajar, macam mana kita nak kata dia? Maksudnya daripada dia malas kepada rajin dan itu pun hijrah juga? Ya, betul. Ada banyak aspek lah kalau banyak penghijrahan tersebut. Okey. Cuma dari sudut sirah Nabi tu begitulah. Penghijrahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Maknanya pengertian itu sendiri memainkan peranan penting dalam menterjemahkan sesuatu perkara. Jadi hari ini, para penonton, murid-murid sekalian, tumpukan perhatian, kita nak belajar tentang pengertian sahaja, iaitu at-ta'rif. Baik, murid-murid, semua dah bersedia ke belum? Kalau bersedia, tunjuk sikit senyuman anda dan juga thumbs up. Okey, murid-murid. Okey. Baik, murid-murid kita dah bersedia dah Ustazah? Boleh kita mulakan kelas kita pada hari ini? InsyaAllah. Tafadhali ya Ustazah. Syukran Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik anak-anak murid Ustazah di studio dan juga anak murid Ustazah di rumah terutamanya, dan anak murid Ustazah sendiri di Empat Dini Agama. Dan hari ini dia belajar secara live di studio sebab dia tak belajar lagi di kelas. Jadi dia akan belajar sama-sama dengan kita hari eksklusif. ini. Ya, eksklusif di Didik TV. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok ya. Okey, tajuk ini kita dah belajar. Dia adalah tajuk Al-Mawdu'ul Akhir li Qismul Awal, yakni ilmu mantik. Okey, kita dah belajar ilmu mantik. Dia punya latar belakang dia. Summa ad-dilalah. Apa dia? Dilalah berapa bahagian? Summa al-alfaz. Summa kulliyatul khams. Dalam kulliyatul khams, dia berkait dengan at-ta'rif. Dia banyaklah dia ambil daripada kulliyatul khams terutamanya. Okey, at-ta'rif akhiran, ya. Okey. Okey, seterusnya. Okey, darsul khamis yakni at-ta'rif. Okey, murid-murid boleh buka buku teks. Iftahu kitab Safhah 36 ataupun kita ada juga buku rujukan Skor Mumtaz, yakni Safhah 25. Okey, satu-satunya buku yang adalah di pasaran nampaknya begitu. Okey, jadi boleh rujuklah. Okey. Summa ma'yar ta'allum unzur. Awalan, apa dia akhir pelajaran nanti apa yang kita akan dapat? Kita akan tahu zikrut ta'rif at-ta'rif. Apa dia pengertian ta'rif ini? Cuma bayan syurutut ta'rif. Dalam memberi pengertian ta'rif ni dia ada syarat-syarat dia. Okey, yang ketiga taudih aqsamut ta'rif bil haddi wat ta'rif bil rasmi ma'al amsilah. Ada bahagian-bahagian ta'rif dia. Yang pertama ta'rif bil had, yang kedua ta'rif bil rasmi. Bawah ta'rif bil had ada bahagian dia. Bawah ta'rif bil rasmi pun ada bahagian dia lah, ma'al amsilah. Summa akhiran istikhdam, ni yang paling penting sekali. Istikhdamut ta'rif fil hayatil yaumiyah. Kita boleh gunakan dan praktiskan dalam kehidupan seharian kita. Okey. Okey, ma huwa ta'rif? Kita masuk terus kepada ma huwa ta'rif. Okey. At-ta'rif huwa bayan haqiqatus syai' au idah ma'nahu wa yusamma bil mu'arraf au al-qaulu syarih. Ada nama lain iaitu al-qaulu asy-syarih. Okey. Penjelasan. Apa dia ta'rif? Ta'rif adalah penjelasan, penerangan terhadap sesuatu perkara dengan menyatakan sifat dia dan unsur asasi dia, dan supaya dapat membezakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya, al-insan, manusia, hayawan. Al-insan apa dia? Al-insan adalah hayawan natiq. Kenapa kita kata manusia tu hayawan? Dia adalah benda hidup. Dia dekat dengan kita, jins yang qarib. Dan kenapa kita kata dia natiq? Dan natiq itu adalah faslun yang qarib juga. Dia boleh membezakan antara manusia dengan binatang yang lain. Okay, contohnya faras, kuda. Al-farsu, kuda ya. Kuda sahil, dia punya beza dia dengan manusia lah. Manusia natiq, berakal. Okey, ini maksud dia. Okey, summa syurutut ta'rif. Okey, sebelum kita tengok kepada syurutut ta'rif, okey, dalam mengenali ataupun mengetahui ta'rif bagi sesuatu ta'rif yang diberikan itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah ayyakuna muttaridan munakisan. Ayyakuna muttaridan munakisan. Membahaskan dari segala segi. Macam semua tadi, aspek. ya betul, mesti membahaskan dan jelaslah, maksudnya dia mesti tidak jumud. Dia mesti luas maksudnya. Okey, tiada pengecualian. Contoh tadi al-insan, hayawan, natiq. Hayawan jami', lengkap semua. Dan natiq adalah dia je khas untuk manusia tadi sahaja. Okey.
Dan yang kedua adalah ayyakuna zahiran. Dia mesti nyata dan jelas. Okey. Takrif tu mesti nyata dan jelas. Saya rasa ada anak murid Ustazah yang boleh berikan contoh ayyakuna zahiran tersebut. Okey, boleh angkat tangan dan terus dengan jawapan. Silakan. Saya yang Okey, Mu'azzimah. tafadhali. Contohnya bantal kan. Bantal kalau kita nak takrifkan, kalau yang tak jelas punya dia akan cakap bantal ni adalah sesuatu yang tidak lembut dan sesuatu yang tidak keras. Okey. So tak ada kejelasan kat situ. Okey, maksudnya dia tengah-tengah. bagi contoh. Duduk tengah-tengah. Jadi tak bolehlah kita bagi bantal tu apa dia? Bantal tu tak lembut, tak keras. Mana satu ni bantal? Tak tahu apa dia kan. Jadi tidak jelas. Dia mesti ayyakuna zahiran. Itu contoh. Okey, yang tidak jelas. Okey, yang ketiga, syukran ya Putri. Ahsanti. Summa salisan alla yakunu bitariqil majaz al khali anil qarinah. Siapa nak bagi contoh kat Ustazah? Okey, tafadhali. Tafadhal Aiman. Aiman, okey, tafadhal Aiman. Ya, Mu'alimah. Anak Uri. Okey. Contoh, mentarifkan pahlawan dengan harimau. Iaitu Pahlawan, ialah harimau. Okey, dikata kat sini Allah, jangan takrif itu berbentuk majaz, berbentuk yang ada tidak hakikat, bukan perkataan sebenar. Contoh dia kata kat sini, Aiman kata apa itu pahlawan? Pahlawan itu adalah harimau, dia kata. Aiman faham ke apa pahlawan? Kalau orang tak belajar balaghah dia tak faham lah. Betul. Pahlawan tu adalah harimau, dia kata. Dia ingat haiwan agaknya pahlawan tu kan. Bukan kan. Jadi tak boleh lah. Tidak berbentuk majaz ataupun kiasan tanpa qarinah ataupun sebab. Okey, yang keempat. Allah tatawaqqafu ma'rifatut ta'rif ala ma'rifatul mu'arraf. Ada anak murid Ustazah juga rasanya dia boleh bagi ni. Okey, silakan. Batrisha. Nana Mu'alimah. Okey, tafadhali. Contohnya, apa itu ilmu? Jawapan dia, ilmu adalah suatu perkara yang ilmu adalah mengetahui sesuatu perkara yang diketahui. Penerangan dekat sini dia menyebut dua perkara, iaitu tahu. Dia ulang balik. Okey, dia ulang balik. Ilmu adalah sesuatu yang diketahui. Saya ulang balik Batrisha, sesuatu yang pengetahuan yang diketahui. Kat depan tahu, belakang ada tahu juga. Jadi dia pengulangan. Jadi kat sini dia macam terbatas lah. Dia tak jelas tidak lah, terhenti. kan? Ya, tak boleh lah dia. Kena mesti jelas. Okey. Yang kelima, syukran Batrisha. Allah yastamilu ta'rif ala hukmil mu'arraf. Ni yang tadi kita kata tak boleh kita bagi ta'rif. Contohnya, apa dia fa'il? Fa'il tu apa dia? Fa'il tu adalah orang yang melakukan, ya. Tapi dia bagi ta'rif kat sini hukum kepada fa'il tersebut. Fa'il adalah isim marfu' je. Sampai situ saja dia bagi. Jadi tak tepat. Tak bolehlah antara syarat ta'rif Allah yastamilu at-ta'rif ala hukmi mu'arraf faqat. Okey. Yang akhir sekali Allah yastamilu ala au. Ada kata kunci au kat situ, ya. Ada au kat sini. Ingat ada au. Allati lisyakki au al-ibham. Okey, maksudnya tidak mengandungi maksud atau yang bermaksud syak atau kesamaran. Contoh dia kata manusia adalah benda hidup yang berakal atau berfikir. Dia tak ada atau. Okey, ada atau. Tak boleh guna atau. Jadi mana satu? Kita nak faham yang berakal ke yang berfikir? Berakal. Ataupun yang berakal ke yang ketawa, contoh. Okey, jadi tak boleh letak atau. Okey, itu syarat-syarat antara syarat-syarat takrif lah. Okey, kita tengok latihan sikit. Tadi syarat takrif tadi kita kena hafalkan. Dan kita dah tahu dah kata kunci dia mesti jelas, tak boleh ada au, tak boleh apa lagi tadi? Mesti tak boleh pengulangan tahu. Okey. Okey, nombor satu. Uktub kalimah sahih li syuruti ta'rifus sahiha wa kalimatun khata'. Kita tulis jawapan, ya. Yang pelajar di rumah boleh cuba jawab juga sama-sama. Okey. Yang pertama, ayakuna muttaridan munakisan. Okey, siapa nak jawab? Saya nak cubalah, Ustazah. Okey, Aiman nak cuba. Saya dah excited tadi, kan. Okey. Okey, Aiman nak cuba. Saya rasalah, Ustazah. Okey. Saya rasa sahih, Ustazah. Betul. Sahih. Okey. Ayakuna muttaridan ni syarat yang pertama, betul tak Aiman? Betul, Ustazah. Okey, syarat yang pertama sahih. Nah, alhamdulillah. Mumtaz. Okey, sebab tadi walaupun Aiman baru je tengok tapi Aiman dah hafal dah. Betul, bagus Ustazah. tu. Okey, jadi anak murid di rumah pun sama. Boleh begitu juga. Okey. Yang kedua, alla yastamilu ta'rif ala hukmil mu'arraf. Okey, ada anak murid Ustazah yang nak jawab. Okey, boleh angkat tangan cepat. Siapa nak cuba? Nana Mu'alimah. Batrisha. Jawapan dia sahih.
Sahih. Sebab apa? Allah. Mesti Allah ni mesti ada. Kalau dia tak letak Allah, dia letak yastamilu sahaja, khata' lah. Tapi dia letak Allah kat depan ni. Allah yastamilu ta'rif ala hukmil mu'arraf. Okey, sahih. Okey, nombor 3, Ahsanti Batrisha. Okey, nombor 3. Rakam salis. Ayyakuna. Siapa yang cuba? Dah terkeluar jawapan. Ayyakuna ghamidan. Okey, Adam. Okey, Adam. Ayyakuna ghamidan. Okey, ayyakuna. Khata'. Limadha khata', Adam? Sepatutnya jawapannya apa? Okey, gangguan teknikal sikit. Ayyakuna apa dia, Puteri? Ataupun ada kawan-kawan lain yang boleh tolong? Okey, ayyakuna zahiran. Salah kat sini ya. Ayyakuna ghamidan ni. Okay, jawapan Ustazah sini salah lah. Okay, ini salah. Sepatutnya adalah khata'. Saja nak trik Ustazah. Okey. Okey. Jawapannya khata' sepatutnya lah. Sebabnya ayyakuna zahiran sepatutnya. Okey, nombor 4. Alla yakuna bi tariqil majaz alladhi dhahirat qarinatuhu. Anak murid Ustazah dah hilang. Jadi pelajar di rumah boleh cuba jawab. Okey. Baik. Alla yakuna bi tariqil majaz alladhi dhaharat qarinatuhu. Okey, ada tak perkataan yang awak boleh highlightkan? Ada zahirat kat sini. Zahirat. Sepatutnya dia adalah khali. Dia sunyi daripada qarinah. Jadi jawapannya khata' Ustazah. Khata'. Naam. Okey. Akhir sekali cuba Aiman. Alla yastamilu ala wa allati li syakki au al ibham. Betul ke wa kat situ? Jawapannya khata' Ustazah. Khata'. Sepatutnya apa Aiman? Patutnya au Ustazah. Ya, sepatutnya au. Kadang-kadang yang macam ni lah yang membuatkan pelajar dia terlampau confident. Lepas tu bila confident, dia kata betul jawapan. Yelah, sebab dapat wow dengan au dia kan dapat dekat-dekat kan. Okey, jadi dia ingat jawapannya betul ya, jawapannya khata'. Baik Ustazah, kita nak tanya kepada Ustazah lah. Tadi kita dah orang kata mengetahui tentang syarat-syarat takrif ni. Mungkin Ustazah boleh cerita pula seterusnya tentang pembahagian ataupun aqsamut takrif ya Ustazah. Okey. Baik, syukran Aiman. At-ta'riful mantiqi hunaka qismain, yakni at-ta'rif bil had wa at-ta'rif bil rasmi. Okey, ta'rif bil had wa ta'rif bil rasmi. Wa ta'rif bil had yang qasimu ila qismain, ta'rif al-haddut tam wal haddun naqis. Okey. Summa at-ta'rif bil rasmi, ar-rasmut tam wa rasmun naqis. Okey. Apa dia ta'rif bil had ni? Penjelasan yang sempurna. Duduk dekat sini belah kanan ni. Duduk penjelasan yang sempurna mengenai hakikat sesuatu perkara itu yang hendak didefinisikan lah, yang hendak ditakrifkan. Okey. Ta'rif bil rasmi ini pengertian yang tidak membawa sifat dirinya atau zatnya, tetapi ianya bergantung kepada sifat-sifat yang khusus saja. Sebabnya ini dia khasah ni. Khasah. Okey, kat sini faslun. Jadi kata kunci dia antara beza ta'rif bil had dengan ta'rif bil rasmi. Tengok kat sini, ta'rif bil had jins ma'a fasli wa ta'rif bil rasmi jins ma'a khasah. Kita dah belajar khasah dengan fasli ni dekat tajuk Kuliyatul Khams. Apa yang tak kuasai lagi kena rujuk balik tajuk Kuliyatul Khams. Dalam kelas yang lepas Ustazah. Ya, kelas yang lepas. Okey, jins dengan faslun bunyi dan ini jins dengan khasah. Kalau khasah untuk manusia adalah dahikun, ketawa. Okey, ini kita tengok seterusnya ya. Kita akan tengok satu persatu. Okey. Untuk memahami ciri-ciri takrif yang tepat, kita perlu mengenali terlebih dahulu pembahagian jinsun dan faslun. Dalam pembelajaran yang lalu, kita tak belajar secara detail apa dia jinsun qarib ke, jinsun ba'id ke, kita tak belajar. Tapi hari ini kita nak terangkan sikitlah. Okey. Dalam jins, aqsamul jins ada salasah. Hunaka salasati aqsam. Awalan jinsul qarib, sanian jinsul wasit, salisan jinsul ba'id. Rendah, pertengahan dengan tinggi. Ya, betul. Okey, jins yang paling rendah. Kalau dalam carta, kalau paling rendah, bawah dia ada lagi tak Iman? Tak ada lah Ustazah. Bawah tak ada apa-apa. Paling rendah betul. Okey. Kalau pertengahan, bawah ada tak apa-apa Iman? Ada. Atas ada? Ada Ustazah. Okey. Kalau ba'id atas sekali, atas dia ada tak? Tak ada dah Ustazah. Tak ada. Bawah dia ada? Ada. Bawah lagi ada? Ada Ustazah. Dan mungkin bawah lagi ada kan? Okey. Inilah secara umumnya. Ini secara umumnya. Nanti kita akan tengok satu persatu. Baik, ya tulabi, fahimtum? Faham? Senyum sikit. Okey, senyum baik. Okey. Alhamdulillah. Contoh kat sini kita pelajar boleh tengoklah. Okey, contohnya hayawan dekat. Nam tentunya wasit. Jismun atas sekali. Nanti kita akan tengok carta dia ya. Okey, ni dia carta dia. Okey, tengok yang pertama. Yang paling nauk dia adalah kita nak cerita pasal insan sekarang. Okey. Yang dekat dengan kita ya, insan. Nauk dia. Apa yang kita nak cerita sekarang? Al-insan. Jinsun qarib dia adalah hayawan. Okey. Kemudian jinsu wasit dia adalah namun benda hidup.
Elak. Haiwan benda hidup. Haiwan Namun benda hidup. adalah yang membiak, yang boleh membiak. Okey, yang boleh membiak. Dan haiwan tu bukanlah kita sebut haiwan tu bukan, ni benda hidup. Ya, Okey. benda hidup. Dan jinsun ba'id, jismun. Okey? Jismun, tubuh badan macam itulah, ke atas lagi. Dia dah jauh dah dia punya takrif dia, penerangan. Yang lebih dekat, manusia adalah haiwan, benda hidup yang boleh membiak dan ke atas lagi lah. Okey, tapi yang tepatnya adalah kat sini kita akan tengok jins dia yang lebih tepat haiwan. Ataupun kalau pokok-pokok buah-buahan ni, kita kata alwardu bunga ros ni, dia adalah nabat. Dia bukan haiwan. Dia bukan haiwan sebab dia tumbuh-tumbuhan. Dan dia boleh membiak. Boleh membiak. Dan dari ke atas lah, tu dah jauh dah dia punya takrif dia. Okey. Okey. Okey, ini secara umum Ustazah, dia. maknanya Ustazah, cara pembahagian dalam kita meletakkan takrif ni satu persatu kita kena sebutkan ciri-cirinya. Betul. Dan lepas ni mungkin Ustazah boleh terang secara lebih detail. Betul. Okey, baik. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Ibuku ma'ana fi Barnami Sukses Ishrin Wahid wa Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Ustazah, cuba Ustazah teka sikit. Okey. Kalau saya buat bunyi mbek, itu haiwan apa? Okey, bunyi apa tu? Bunyi kambing. Bunyi kambing. Kalau saya bunyi itu bunyi apa tu? bunyi kedai lah Ustazah. Himar saya. Okey, himar. Himar. Okey. Lama tak nampak himar dulu waktu belajar dulu Ustazah. Biasa ada himar di tepi jalan kan. Okey, baik. Dia ada kaitannya dengan takrif yang akan Ustazah cerita selepas ini. Sebab kadang-kadang dalam kita meletakkan satu takrif, kita tengok kepada ciri-ciri benda tersebut. Tu Ustazah. Ciri khusus ataupun kalau haiwan kita akan tengok bunyi haiwan tersebutlah. Okey, kalau insan dia, manusia ni ciri khas dia yang kita nampak yang boleh membezakan manusia dengan binatang ataupun benda lain ataupun tumbuhan. Manusia ini boleh ketawa. Ciri khas dia faslun. Okey, boleh Ustazah, jom kita mulakan. Okey, baik, syukran. Okey, aqsamul faslu. Tadi sebelum ni kita dah tahu aqsamul jins. Okey, sekarang kita nak tahu juga aqsamul faslu. Dalam aqsamul faslu ni ada dua juga bahagian. Jadi kita kena tahu faslul qarib wal faslul ba'id. Apa dia? Ma huwa faslul qarib? Huwa ma yumayyizu syai'an jinsihil qarib. Okey, dia nak ciri-ciri khas yang boleh membezakan hakikat sesuatu itu dengan sesuatu yang lain daripada jins yang qarib tadi. Tadi yang pertama haiwan. Al-insan adalah haiwan jins yang qarib. Sekarang faslun dia yang paling dekat sekali, carta yang paling bawah sekali tu kita akan kata dia adalah dhahikun. Okey? Laysa dhahikun, yakni an-natiqun. An-natiq. Okey, an-natiqun. Wa huwa yumayyizul insan anil hayawan as-sahil. As-sahil untuk al-farsu, an-nahiq untuk himar tadi bunyi himar. Okey, an-nahikun. Okey, bunyi himar tadi an-nahikun. Jadi untuk al-insan kita akan kata dia faslun dia yang paling dekat sekali adalah natikun. Natikun yang boleh yang berakal. Okey. Summa faslul ba'id wa ma yumayyizu syai'an jinsihil ba'id. Okey, ciri yang membezakan hakikat sesuatu itu dengan sesuatu yang lain daripada jins yang ba'id tadi, iaitu hassas, yang mempunyai apa kita panggil hassas ni adalah emosi. Okay. Tapi kita tak kata salah dalam bagi maksud. Contohnya manusia adalah yang beremosi. Cumanya dia kurang tepatlah. Okey, dia faslul yang ba'id sekali. Dia jauh lah kan. Yeah, okey. Okey, dia kalau paling elok kita akan bagi dia faslul qarib lah. Okey. Cuma tak adalah nak kata kita salah. Okey, cumanya dia agak orang akan fikir jauh lagi ke depan. Manusia tu adalah yang beremosi. Macam mana tu? Haiwan pun kadang-kadang ada yang beremosi. Beremosi juga. Ya, okey. Betul. Sebabnya ada juga haiwan yang sayang kepada tuan dia, yang tuannya selalu menghargai dia dan dia dia merasai apa-apa yang berlaku lah di sekeliling dia. Okey, Ustazah. Okey, seterusnya. Aqsamul jins tadi kita dah tengok yang bahagiannya jins qarib, jins wasit dengan jins ba'id. Okey, yang paling pentingnya kita tengok ya, jins ni ataupun kata kunci dia ya. Kenapa jins qarib, jins wasit, jins ba'id ni kita kena tahu? Sebabnya kita nak tahu dia punya bahagian. Kenapa menjadi tam? Kerana salah satu cirinya terdiri daripada jins yang qarib. Okey, jins dia qarib. Sebab tu dia jadi tam. Ingat? Kenapa jadi tam? Okey. Had tadi ada dua bahagian, tam dengan naqis. Okey, rasmu pun ada tam dengan naqis. Kenapa jadi tam? Sebabnya dia adalah jinsun qarib. Okey. Kenapa pula jadi had naqis dan juga rasmun naqis? Sebabnya jinsun dia bukan terdiri daripada jinsun yang qarib. Mungkin jinsun yang ba'id. Ya, jinsun ba'id ataupun jinsun wasit. Okey. Ini kata kunci dia lah. Jadi awak ingat kalau dia guna haiwan jinsun qarib duduk kat sini.
Tapi kalau dia guna perkataan jismun hayyun ataupun jismun sahaja, tak guna perkataan hayawan, hayawan dah tahu dah. Jins adalah hayawan, benda hidup. Jadi dia adalah tam. Kalau dia guna selain daripada hayawan, dia guna jismun hayyun, duduk dekat naqis. Okey. Okey. Alright. Okey, sambung. Okey. Ta'rif satu persatu ya. Ta'rif bil haddit tam. Okey. Ini adalah ta'rif yang paling sempurna dari ilmu mantik lah. Dalam ilmu mantik, dia adalah ta'rif yang paling sempurna dan dia ada kata kunci kat situ. Pelajar boleh hafalkan. Ta'rif bil jins wal faslu qaribain. Dua-dua qarib. Oh, dua-dua qarib. Contohnya dia kata hayawan ni jins, hayawan ni jins. Okey. Jins ya, sin. Natik ni adalah faslun. Dan dua-dua adalah qarib. Qarib. Okey. Insan, hayawan, natik, jinsun dan juga faslun, qaribun. Okey. Dua-dua qarib. Jadi kena ingatlah, haddut tam dua-dua qarib dan jins dengan faslun ni dua-dua qarib. Yang ni kira tam Ustaz Ya. Okay. Ingat je ni. Ingat je hayawan ni. Memang itulah jawapannya selalunya yang keluar. Soalan peksanya. Bukanlah maksudnya soalan yang ditanya tu contoh yang dibagi tu biasanya hayawan lah. Selain daripada hayawan, dia adalah naqis lah. Okey. Seterusnya. Ta'rif bil haddin naqis. Wa ta'rif bil jins. Jinsnya ba'id. Faslun qarib. Okey. Ada dua ya. Yang kedua, faslun qarib sahaja. Okey, faslun qarib sahaja disebut. Okey, contoh ta'rif al-insan bi annahu jismun hayyun. Okey, ni nampak tak? Jismun hayyun. Jismun hayyun dan natik ni faslun qarib tadi, betul? Okey, cuma kat sini kita highlightkanlah. Dia adalah jins yang ba'id. Okey. Ataupun kita akan kata insan adalah natik sahaja. Langsung dia tak sebut jins. Dia sebut natik je. Manusia tu adalah yang berakal. Dia tak sebut pun. Manusia adalah benda hidup yang berakal. Dia buang terus. Terus berakal. Sasarlah dia adalah naqis. Kurang. Naqis ni kurang lah kan. Okey, sah kat situ kan. Okay, kata kuncinya boleh guna. Ada pelajar dia tak nak hafal pengguna kata kunci tu. Dia mungkin lebih suka faham kaedah. Kenapa jadi naqis, kenapa jadi tam. Jadi dia boleh bezakan. Okey. Tak ya tu lebih faham tu? Okey. Faham? Okey. Mumtaz. Senyum sikit. Alhamdulillah. Okey, yang ketiga, ta'rif bi rasmi tam. Rasmi tam pula. Ingat tadi kenapa dia rasmi? Dia adalah khasah ke jins? Khasah ke faslun? Khasah ke faslun? Khasah ke faslun? Murid. Okey, sekali lagi Ustazah. Dia adalah soalannya. khasah. Okey. Dalam rasmi, ingat dalam had dia tengok kepada faslun. Dalam rasmi dia akan tengok khasah. 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 Khasah ni macam saya mengembek tadi ke tu Ustazah? Ya. Okey, mengambil tu faslun. Oh, itu faslun. Ini macam manusia. Okey, manusia dia ketawa. Okey, kalau binatang macam ular, mungkin dia melingkar, membelit. Ciri khas yang ada pada dia yang tak ada pada benda lain. Okey, faham. Maknanya orang tahu kalau melilit ni ular. Ya. Okey, baik. Okey, contohnya ta'rif bil jins, jins dia mesti qarib dan juga ada khasah. Okey. Jins qarib, ingat dah tadi jins qarib hayawan. Ingat bila-bila jins qarib hayawan, itulah dia. Okey, hayawan dan khasah dia dhahik untuk manusia tadi. Okey. Dan kita boleh hafal dia punya kata kunci JQ dan KH lah. Kalau pelajar yang suka hafal macam tu, tak ada masalah. Tapi dia kena fahamkan jugalah. Okey. Ingat je hayawan jins qarib, dhahik ni tadi adalah apa tadi? Gelak-gelak lah khasah. Okey. Jadi dia tahulah dia duduk dekat rasmu tam, rasmu. Okey, seterusnya yang akhir sekali rasmun naqis. Yakunu bil khasah wahdaha. Langsung dia buang yang jins. Yang ada hanya khasah sahaja. Okey, yang ada hanya khasah sahaja. Terus gelak je. Ya, manusia itulah yang gelak, yang ketawa. Ya. Okey, manusia itu adalah dhahikun sahaja tinggal. Jadi sah-sah dia adalah naqisun. Langsung dia tak sebut jins. So kalau kita nak tengok naqisun ni dia tak sempurnalah Ustazah. Ya. Dia terus manusia ni apa dia? Manusia ni yang gelak-gelak tu. Yang gelak-gelak tu, yang ketawa tu, yang happy-happy tu. Yang happy tu. Okey, baik. Tak kata salah, cuma dia kurang tepatlah. Okey. Jadi pelajar kena tahu kalau bila masa dia bila masa dia jadi naqis, bila masa dia jadi tam. Okey. Bila masa dia jadi rasmu dan bila masa dia jadi had tadi. Okey. Okey. Seterusnya, habis latihan. Kita masuk satu. Okey. Okey, latihan. Kejap sebelum tu. Putri, boleh buat khulasah sikit. Apa dia haddu tam? Okey, silakan Putri.
kata kunci dia untuk had. Kalau had macam mana? Kalau rosmu macam mana? Beza antara had dengan rosmu sahaja dululah Puteri. Okey, kalau had dia ada JQ. Dia ada jeans korib. Okey. Kalau nakis dia faslun. Dia yang jauh. Dia tak lengkap. Okey. Dia tak tepat. Kurang tepat nah. Okey, kalau tadi jeans jeans dengan had dengan hadutam. Okey. Kalau hadutam dia mesti jeans korib dengan faslun yang korib lah. Okey, had dia jeansnya jeansnya korib, faslunnya juga korib. Okey. Dua-dua korib. Ya, betul. Okey, tengok soalan kita, tengok uji balik apa yang kita belajar hari ini. Okey, al-insan as-soal awal. Ikhtar al-ijabah sahihah. Dia biasanya duduk dekat OPB ya. Soalan begini duduk dekat OPB. Insan wa jismun. Okey, dapat je soalan. Tengok, ini memang dia nak bagi takrif insan. Jismun hayyun satu natik. Lagi natik pula. Yang kedua. Okey, yang kedua. Jadi bila sebut jismun hayyun, dia apa dia? Aku nak jawab. Okey, silakan. Ana ya muallimah. Okey, Puteri. Okey, al-ijabah huwa ba wa huwa at-ta'rif bil hadd naqis. Okey, kenapa bil hadd naqis? Sebab jismun hayyun itu adalah yang nakis. Kenapa dia nakis? Sebab jismun hayyun tu adalah yang tidak tepat. Jins yang ba'id. Betul, jins yang ba'id. Okey, jins yang ba'id. Okey, jins sin Ustazah tak nampak. Tu awak faham ya tulisannya. Okey, jins ba'id. Bila jins ba'id, dia adalah, ingat terus, dia adalah naqis. Okey, kalau dia faslun, ingat dia adalah had. Okey, kalau dia faslun. Kalau dia dhahik, ketawa, maka dia adalah rosmun. Rosmu. Okey. Okey, Mumtazah ya Puteri. Okey. Soalan yang kedua. Al-faras huwa sahilun. Man turid? Al-farsu. Okey, Akilah. Okey, silakan Akilah. Ini jelas nakis ni Ustazah. Okey, jelas-jelas nakis lah. Betul. Pandai yang main. Nampak macam tapi banyak nakis ni. Ada dua pilihan nakis. Ada dua pilihan nakis. Okey, cuba Akilah. Al-ijabah jim at-tarif bil haddin naqis. Okey, kenapa Akilah kata ta'rif bil haddin naqis? Satu sebab dia tak ada hayawan. Dia tak ada jins. Satu lagi sebab sahil faslun. Ya, sahil adalah faslun. Pandai, Mumtazah. Faslun. Okey, sahil. Akilah ni baru belajar hari ini. Oh ya. Ya. Baru belajar ni ya. Baru belajar ini antara pelajar yang live lah, bersiaran bersama dengan kawan-kawan dia yang di rumah itu. Ya, macam saya jugalah. Ya, betul. Okey. Sahil yakni faslun, betul. Bila faslun dia adalah apa? Had kan? Okey, cumanya dia langsung tak sebut jins langsung tak ada. Bila jins tak ada, automatik dia adalah naqis. Okey, jawapan dia adalah jim. Baik, Mumtazah. Okey, ada lagi soalannya. Okey. Ajib kullu mimma ya'ti. Arif. Okey, bila minta ta'rif, pelajar kena hafalkan lengkap. Semua, tak boleh tinggal. Okey, macam mana caranya? Daripada sekarang ni lah, buatlah list, hafalkan. Jangan tangguh-tangguh. SPM lambat lagi, Sazah. Ya, lambat lagi. Korang bangun tidur, SPM pun muncul. Tiba-tiba muncul. Okey, jadi Arif at-ta'rif. Man turid an tujib. Okey, tafadhal. Siapa nak cuba? Ana muallimah. Okey. Ya, Batrisha. Ta'rif at-ta'rif huwa bayan haqiqatu syai' aw idahu ma'nahu wa yusamma bil mu'arrif aw qauli syarih. Baik, nampaknya macam Batrisha memang dah hafal dah tu. Lancar ya. Tak tengok bawah tak tengok bawah tu, tak tengok nota. Jadi betul jawapannya. Wah, bayan, dia kena hafal lengkap semua. Tak bolehlah sikit je. Sampai sini je. Mungkin ada markah lah. Cumanya kita galakkan pelajar hafal je lah semua ni. Okey, supaya dapat markah penuh lah. Okey. Baik, soal Mumtazah ya Batrisha. Soal usani, kam aqsamut ta'rif bir rasmi. Dia nak ta'rif bir rasmi. Ada berapa bahagian? Man turid? Ana ya muallimah. Okey, tafadhal. Adam, silakan. Yang qasimu at-ta'rif bir rasmi ila qismaini. Wa huwa ar-rasmut tam wa rasmun naqis. Ar-rasmut tam wa rasmun naqis. Okey. Okey, yang penting pelajar kena jawab dulu. Soalan dia ditanya kam aqsam. Bila ada dua soalannya kat sini, kam aqsamut ta'rif. Kemudian dia tanya uzkuruha.
Okey. Bila disoal kam aksam, tulis dulu. Oh, kat sini tak tulis. Jadi kena tulislah aqsamut ta'rif qismain. Oh. Okey, kena tulis. Tulis nombor terus tak boleh tak? Okey, ni dah ada dah ni. Minta maaf, dah ada. At-ta'rif bil rasmi qismain. Qismain. Okey. Apa dia? Yang pertama rasmut tam. Yang kedua rasmun naqis. Naqis. Tulis dua saja boleh ke tak? Kalau boleh tulislah lengkapnya. Okey, janganlah tulis sedap sikit. Pemeriksa nak semak pun, oh bagus pelajar ini. Jadi cemerlang pelajar ini. Dia pun laju nak suka nak semak bahagian-bahagian lain. Okey, soalan yang seterusnya. Mayyiz, bezakan. Bila bezakan, jawapan sebenarnya dah ada dekat soalan. Mayyiz baina al-haddut tam. Yang kedua al-haddun naqis. Sebenarnya soalan tu jawapannya dah ada dekat situ. Okay. Yang pertama, al-insan natikun. Okey, apakah jawapannya? Man turid an tujib? Ada dah tu. Silakan. Anaya Mu'alimah. Silakan, Emilia. Jawapannya al-haddun naqis. Okey, kenapa kita tanya dia? Kenapa dia jawab al-haddun naqis? Sebab dia tak ada jins qarib. Jins? Dia cuma ada khassah je. Dia tak ada jins dan dia hanya ada khassah. Jadi al-haddu naqis. Okey. Al-haddu naqis. Okey. Dia tak ada jins. Dia buang, dia hanya sebut apa tadi? Dia hanya sebut khassah dia sahaja. Khassah saja. Khassah ke faslun? Fazal rasa bukan khassah itu puteri. Faslun. 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 Okay. Faslun natik. Kalau khassah dahikun untuk manusia. Okey. Okey, yang kedua, al-insan jismun hayyun. Okey, highlightkan bila dapat soalan macam ni, bulatkan jismun dia. Hayyun. Jismun hayyun satu. Benar. Yang kedua dia ada natik. Okay, jismun hayyun jauh. Bukan hayawan, tapi dia guna jismun hayyun. Jadi jins ba'id. Kemudian dia sebut natik juga. Natik adalah faslun. Okay. Faslun dia adalah yang belah kanan, had. Bukan rasmu, betul? Okey, jadi jawapannya adalah siapa siapa nak cuba? Okey, Aiman. Okey, Aiman. Al-ijabah al-had an-naqis. Al-haddu an-naqis. Okey, kenapa al-haddu naqis? Sebabnya jinsnya ba'id. Ustazah dah jawab, Aiman dah jawab. Sorry Aiman. Okey, sebabnya jinsnya adalah apa Aiman? Jinsnya ba'id. Jinsnya ba'id. Kalau jins qarib apa dia Aiman? Jins qarib al-haddu tam. Okey, kalau kita nak jawab kita nak tukar al-insan ni jismun hayyun natik, tukar kepada jins yang qarib. Kita nak guna istilah apa? Hayawan ke jismun hayyun? Yang qarib punya. Ada kawan-kawan lain boleh bantu? Okey. Ada yang nak bantu? Okay. Ridwan. Kalau qarib kita guna haiwan. Sahih, mumtaz. Nampaknya faham. Okey. Yang akhir sekali al-insan hayawan natik. Dah bocor dah tadi. Dah bocor dah jawapan. Ridwan dah jawab. Kau jadi saya jawablah. Okey. Okey. Haddut tam. Haddut tam. Sebab Ridwan dah bagi jawapan dah tadi. Ingat je. Dia adalah ni jins yang qarib kan. Bila jins yang qarib dia adalah tam lah. Okey, tam. Okey. Baik. Okey, faham tu? Alhamdulillah. Okey, ada nak tanya ke? Ke jelas? Okey. Paling penting kita kena tahu dia adalah jins dia ba'id ke qarib. Kemudian kalau rasmu ataupun had ataupun rasmu tadi lah. Okey, kalau dia naqis memang disebut jins yang ba'id. Okey. Okey. Oh, yang ini special sikit. Dia suruh bagi contoh kan Zah? Okey. Okey, hati misalan fi ma ya'ti. Awalan at-ta'rif bil haddi tam. Ada yang nak cuba jawab? Silakan. Siapa nak cuba? Akilah, silakan. At-ta'rif bil haddi tam, al-insan haiwan natik. Okey. Dia kata soalan dia. Syukran Akilah. Okey. Hati datangkan misalan, datangkan contoh. Okey, dia bukan minta ta'rif haddut tam ni. Dia bukan minta ta'rif apa dia haddut tam. Haddut tam adalah sekian-sekian, bukan. Dia nak contoh. Okey. Tengok arahan soalan atas. Contoh. Macam mana Hazal tulis ni? Contoh. Okey. Dia nak contoh, bukan ta'rif kepada haddut tam. Okey, Akilah jawab tadi apa? Al-insan haiwan natik. Ni dah biasa contoh-contoh yang biasa. Okey. Itu untuk manusia. Kalau untuk kuda, al-farsu hayawan jins qarib dan dia adalah sahilun faslun. Faslun qarib. So dua-dua ini adalah
Jadi dua-dua ni adalah qaribun. Qarib. Okey, hadut tam mesti hayawan qarib, faslun dia pun qarib. Okey. Summa at-ta'rif birrasmin naqis. Ada yang nak cuba? Contoh. Dia ubah je daripada contoh yang atas tu, tak ada masalah. Okey, siapa nak cuba? Ridwan. Okay, nampak gelak tadi, gelak dah. Silakan Ridwan. Maklumat. Ya. Okay, jawapan dia al-insan dahikun. Al-insan dahikun. Dia nak rasmu ya, rasmu. Bila rasmu, dia adalah khasah. Ingat, rasmu khasah. Kalau had, dia adalah faslun. Kalau had, dia adalah faslun. Bunyi haiwan tersebut. Kalau manusia, natik lah. Kalau haiwan, ada sahil dan lain-lain lagi. Kalau rasmu, dia adalah khasah. Yang khas, ciri khas yang ada pada dia. Ciri khas lah. Jawapan dia tadi, al-insan dahikun. Dahikun. Dia sebut dahik sahajalah. Okey. Maknanya manusia ni apa dia? Manusia lah yang gelak-gelak, gelak-gelak kan? Okey, baiklah. Kita nak sambung soalan yang seterusnya tapi kita berehat sekejap. Okay. Boleh? Safatakum makum. Ba'da qalil ibukum ma'ana fi barnamij sukses SPM 20 Wahid wa 20. Ibukum ma'ana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam sukses SPM 20 Wahid wa 20. Okey, baik Ustazah. Hari ni kita belajar tentang pengertian. Orang kata kan? Biasanya kalau kita nak tengok suatu perkara tu biasanya ni apa ni? Ni apa ni? Inilah merupakan cecair pembasmi kuman yang digunakan oleh saya sebentar tadi dan sebentar lagi saya akan simpan semula kalimat. Panjang sangat pula pengertian dia saya. Jadi orang kata nak ceritakan kalau kita nak bagi jelas kepada orang, dia mesti jelaslah jelas. Dan faham. Kalau kita tersalah dalam memberi satu pentakrifan, terutamanya dalam kita mendidik anak-anak dan sebagainya, maka mesej itu akan sampai salah lah. Dan dia akan sampaikan sepaham. Itu kesan Ustaz. Ya. Kalau ada orang tanya, ni apa ni? Cecair. Cecair. Orang tercair apa? Cecair saja dia sebut. Kalau orang silap pengertian tu, silap dia minum ke apa Ustaz? Allahu Akbar, bahayanya kalau kita silap pengertian ni kan. Okey, baik Ustaz, kita nak cuba lagi soalan yang berikutnya. Silakan Ustaz. Baik, syukran Aiman. Baik, ya tulabi. Musta'idun? Ready? Nak jawab ni, kita nak tukarkan pula. Hawil ma yali. Okey, hawil. Sebelum ni kita dah datangkan contoh. Lepas tu kita dah tentukan mana jenis-jenis aksam ataupun aksam at-ta'rif tadi. Dia ada hadut tam, hadun naqis, rasmu tam wa rasmu an-naqis. Okey. Kemudian kita sekarang nak tukarkan. Dia dah bagi satu contoh, tukarkan kepada dia kata kat sini hawil ma yali ila ta'rif birrasmi tam satu kali wa rasmin naqis satu kali. So ada dua. Dia minta dua. Hati-hati bila baca soalan. Bila dapat soalan, contenglah sikit kata soalan tu. Jangan tengok saja dan terus dia jawab. Confident. Laju saja. Sekali sebenarnya dia nak dua jawapan sepatutnya. Jadi hati-hati. Hawil mayali ila ta'rif birrasmi tam satu kali wa naqis satu kali lagi. Okey. Man turid an tuhawil. Siapa nak cuba? Silakan. Adam. Okey. At-ta'rif birrasmi tam, al-ijabah, al-insan, hayawan dahik. Okey. Sekarang ni Adam nak jawab ta'rif birrasmi at-tam. Okey, sekarang ayat yang dia bagi adalah al-insan hayawan natik. Al-insan hayawan natik. Okey. Jawapan Adam, ta'rif birrasmi tam, insan hayawan dahik. Okey, ingat rasmu tam. Tam ni sempurnanya kat sini hayawan dan rasmu dia adalah khasah kat sini. Okey, khasah. Okey, ingat khasah. Okey. Hayawan tam hayawan, mesti hayawan. Okey, dan dia nak rasmu mesti adalah khasah. Okey, yang kedua man turid. Okey, silakan. Ada siapa nak cuba tak? Ridwan dah silap Ustazah. Ridwan. Okey, Ridwan silakan. Ridwan. Boleh cuba. Tukarkan saja. Dia nak al-insan dahikun. Al-insan dahikun. Kita tengok. Ya, betul Ridwan. Okey. Ta'rif birrasmi naqis al-insan, dia tak sebut pun hayawan, terus dia sebut dahikun. Okey, sebab tu dia kata naqis lah. Memang langsung tak sebut
hayawan ke, jismu hayun ke, langsung tak sebut kan. Jadi dhahikun. Okey, habis dah latihan kita. Maknanya dia terkurang kat situ. Dia buang haiwan. Ya, betul. Okey, baik Ustazah. Jadi dekat situ jelas kita nak tengok bagaimana kita nak meletakkan satu-satu pengertian itu. Perlulah bermula daripada bawah lah Ustazah. Ya. Bawah naik. Jins yang qarib. Dan juga barulah pertengahan. Jins dengan faslun dia mesti qarib lah, paling tepat sekali. Jins yang qarib, yang dekat hayawan, dan faslun ni pun mesti yang qarib. Okey. Itu yang jadi haddut tam yang sempurna dalam ilmu mantik yang kita gunakan lah. Alright. Mungkin Ustazah qabla an nantahi indaki ayun nasiha khususan ditulab SPM 20 wahid wa 20. Tafadhali ya Ustazah. Okey. Khulasah ya. Dalam pelajaran ilmu mantik ini at-ta'rif bil haddit tam, yang jins qarib dengan faslun qarib tadi, huwa akmalu anwa'ut ta'rif. Okey, dan dia terkenal lah dalam ilmu mantik. Yang paling sempurna ta'rif dia mesti. Dan matlamat utama kita mempelajari ilmu mantik ini dalam tasawurat ini, bahagian tasawurat, ingat lagi masa bab 1, tasawur dengan tasdik. Okey, tasawur ni ayat yang banyak-banyak ni. Gambaran. Tasdik hanya satu perkataan saja. Aiman ingat Aiman belajar hari itu. Okey, adalah untuk memastikan murid mampu memberikan ta'rif yang tepat dan tiada keraguan. Okey, dan tiada keraguan. Okey, dan akhir sekali ini paling penting sekali. Kena ingat kata kunci dia. Selain daripada awak hafal sifir JQ, KH lah apa semua tu, awak kena ingat menjadi tam. Kenapa jadi tam? Kerana salah satu cirinya adalah terdiri daripada jins yang qarib. Ingat, tam je jins yang qarib, hayawan. Okey. Dan menjadi naqis kerana ciri-ciri ta'rifnya bukan terdiri daripada jins yang qarib. Okay? Itu sifir dia Ustazah. Sifir dia. Ingat macam inilah. Kalau selain daripada awak hafal sifir JQ, KH, lepas tu tak faham bila pesen apa benda JQKH. Dia tulis je perkataan tu. Kan? Okey, baik. Terima kasih banyak Ustazah. Di atas penjelasan yang diberikan. Orang kata macam saya ni first time belajar pun saya boleh ingat dah. Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada murid kita daripada Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi, dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada murid-murid kita yang berada di rumah atas kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Didik TV KPM. Baik, kita dah berada di akhir siaran. Kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Didik TV KPM. Saya Nushi bin Mahfuz, ayah kepada pelajar Afif Afwan tingkatan 5 dini SAM BBST. Saya mendoakan anak-anak kita semua berjaya dengan cemerlang di dalam SPM, khususnya di dalam subjek Manahijil Ulumil Islamiyah. Mudah-mudahan mereka menjadikan ia sebagai bekalan untuk mendepani cabaran pemikiran yang semakin mengganas akhir-akhir ini. Mudah-mudahan mereka bakal menjadi pembela dan pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, saya Ruhayu binti Muhammad Yunus, ibu kepada Syabir Razi, pelajar yang mengambil aliran dini tulen dan subjek Manahij Ulum Islamiyah untuk SPM 2021. Berharap agar Syabir dan rakan-rakannya memperolehi keputusan yang cemerlang dalam SPM mereka. Saya juga berharap agar Syabir menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Terima kasih.